Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan kisah seram seorang hikers. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Hai Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin berkongsi cerita tentang kisah seram seorang hikers. Hikers ni hobi dia mendaki bukit, mendaki gunung. Dan hikers ni memang dia akan sentiasa mencari bukit dan gunung untuk mendaki. Ya, jadi kadang-kadang mereka mendaki ni kadang-kadang berkumpulan dan kadang-kadang solo. Dan hobi seorang hikers ni, dia suka melihat pemandangan-pemandangan bukit. Dan kadang-kadang ada juga hikers, dia suka pemandangan matahari terbit dan matahari terbenam. Inilah jiwa seorang hikers. Dan saya di antara mempunyai hobi sebagai pendaki, pendaki hikers. Dan anda boleh lihatlah video-video sebelum ni, saya pun ada ceritakanlah tentang macam mana pengalaman saya mendaki bukit, mendaki gunung. So memang guys, memang hobi hiking ni satu murah, murah dari segi maintenance-nya, dari segi kasut, pakaian, dan kedua kesihatan. Dia dapat menjaga kesihatan kita, terutama jantung, guys. Jadi sebab itulah ramai orang jadi hikers. Jadi saya telah mendapat satu kisah daripada rakan saya. Saya namakan dia Jamal lah. Saya tidak namakan nama sebenar. Jamal ni dia minat dengan hobi hiking. Jadi dia telah mengalami satu peristiwa seram lah semasa dia mendaki satu bukit. Dan ketika tu dia ingin melihat matahari terbenam. Matahari terbenam. Jadi untuk melihat matahari terbenam, dia perlu pergi sekitar petang sebelum maghrib lah. Mungkin kalau di Sabah ni jam 6.30 begitu dia sudah gelap. Jadi dia perlu naik sekitar pukul 4 petang. Dia perlu sudah mendaki bukit tersebut. Jadi kebetulan hari itu dia tidak mendaki secara berkumpulan, tapi dia mendaki solo. Dia bersendirian. Dan biasalah para hikers ni mendaki secara solo ni sudah menjadi kebiasaan, tidak ada yang ditakut. Mendaki pada waktu malam, maghrib kah, itu sudah perkara biasa. Dan biasa kalau yang mendaki malam ni yang penting bawa headlamp lah ataupun torchlight. Jadi diceritakan dia sudah memang nekat untuk melihat pemandangan matahari terbenam, dan dia sudah set masa untuk mendaki secara solo di sebuah bukit. Dan bukit itu memang terkenal, view dia memang cantik kalau matahari terbenam. Jadi dia pun pergi seorang diri ke bukit berkenaan. Dan biasa kalau kawasan hutan ni, walaupun cuaca di luar masih terang, namun kalau mau dekat matahari terbenam, kawasan hutan ini dia akan semakin gelap kerana pencahayaan kurang disebabkan ada pokok-pokok dan daun-daun yang melindungi. Jadi dia perlu cepat naik ke atas sebelum jalan gelap lah. Jadi semasa dia mendaki, di permulaan dia mendaki, dia bertembung dengan seorang uncle, uncle Cina yang sama-sama mau mendaki. Jadi dia merasa lega lah, ada juga kawannya untuk mendaki. So dia pun tegur uncle tu. Uncle, dia cakap, pergi mana uncle? Uncle mau sampai pergi mendaki bukit ni kah juga? Ya, dia cakap uncle tu. You mendaki kah juga? Ya, betul uncle. Jomlah uncle, kita mendaki sama-sama. So dia pun mendakilah dengan uncle tu sama-sama. Dan dia pun tanyalah, wow uncle masih kuat uncle untuk mendaki bukit ni? Berapa umur uncle? Yang uncle tu beritahu lah, ayah, umur saya baru 45 mah. Sudah tua, dia cakap. Masih
ada semput-semput dia cakap kan, tapi kita mau jaga kesihatan, jadi kita rajin-rajin mendaki lah. Oh bagus uncle. Kemudian dia tanya lah, nama uncle siapa? Nama saya Uncle Tan. Oh Uncle Tan. Oke Uncle Tan, nama saya Jamal, dia cakap. Begitulah biasa kalau para hikers ni kalau bertembung dengan hikers lain, mereka akan saling bertegur sapa. Jadi semasa mereka mendaki bersama, biasalah kalau orang yang berumur ni dia agak lambat sedikit. Jadi si Jamal ni ambil keputusan, dia minta kebenaran dengan uncle tu lah. Uncle, saya pergi dulu lah uncle, dia cakap. Saya mau rakam ini matahari terbenam. Okey, uncle tu cakap. Tak apa Bleng, you pergi dulu lah Bleng ya. Saya naik pelan-pelan. Saya tidak larat, dia cakap, saya perlu rehat. Jadi si Jamal ini teruskan perjalanan, meninggalkan uncle tersebut. Okey, meninggalkan di belakang. Jadi dia pun perlu cepat, sebab hari semakin lama semakin gelap. Cepat naik. Dan dia tengok, suasana lah, cakap, terlepas ni Bleng ya. Okey, walaupun rasa penat, okey, tapi dia perlu kejar masa untuk merakam pemandangan matahari terbenam. Konon-konon dia ingin buat time lapse time lapse yang masa laju tu. Jadi akhirnya dia pun sampai di puncak sebelum matahari terbenam, dan itu memang masa yang paling sesuai lah untuk dia merakam momen matahari terbenam. Dan memang kebetulan view pada hari itu memang sangat cantik. So dia pun pasang dia punya kamera GoPro dia set dengan time lapse, dia rakam. So time lapse memang mengambil masa yang lama lah, mungkin 15 hingga 20 minit sehingga matahari terbenam. Itu lagi cantik. So dia pun duduk sambil berehat, minum air, sementara menunggu uncle tu naik lah ya. Jadi sementara dia menunggu uncle tu, dia buka handphone lah untuk cek Facebook, media sosial kan. Jadi ketika dia buka Facebook, dia terbaca satu berita tempatan ya, dia baca satu berita tu tulis seorang pendaki maut di bukit yang tempat si Jamal naik. Dia cakap terkejut lah, ya ada orang mati. Dan dia cuba baca berita berkenaan, dan bila dia baca, tertulis dalam berita tersebut, seorang lelaki bernama Tan, 45 tahun, meninggal dunia ketika mendaki bukit yang dia daki. Dan lelaki tersebut mendaki akibat serangan jantung. Dia terkejut dan melihat gambar dalam berita tersebut sama dengan baju uncle yang naik tadi. Dia cakap, macam sama pula fizikal badan, baju yang orang yang naik sama-sama aku tadi. Dia cakap, biar betul Uncle Tan yang meninggal ni. Dia cakap kan, dia kan ni. Jadi dia masih kurang pasti, dia takut mungkin Tan lain kan, kebetulan dengan baju yang sama, umur sama kan, mana tahu. So dia cuba call kawan dia. Dia cakap, dia hubungi dan dia tanya kawan dia. Dia cakap, kau tahu ke, dia cakap kan, ada berita semalam pasal orang meninggal dunia di bukit ni. Ya, kawan dia cakap, ada belingan seorang uncle Cina, dia cakap 45 tahun ya, meninggal sebab sakit jantung, tiba-tiba rebah, dia cakap kan. Dia mendaki sendiri, nasib baik dia cakap ada orang yang kebetulan mendaki bertembung. Jadi nampak dia pingsan. Bila dihubungi, dia cakap ambulans dan bomba, dia sudah tidak bernyawa. Oh ya kah, dia cakap. Jadi dia pun letak telefon dan mula rasa risau. Dia cakap, uncle tu kah tadi ya, dia cakap. Si Jamal ni mula sudah macam risau lah dan confused sama ada yang dia bertembung tadi itu manusia ataupun jelmaan. Dia di dalam dilema, sama ada mau turun atau tunggu sampai matahari terbenam. Tapi pikiran dia sudah terkacau. Dan masih teringatkan uncle yang naik tadi. Dan tunggu uncle tu belum lagi sampai ke puncak. Jadi dia memang rasa sudah tidak sedap hati. Dia cakap, aku lain macam lah, dia cakap. Aku rasa, dia cakap kan, mungkin uncle tu juga manusia, mungkin ke uncle tu jelmaan. Dia cakap, macam mana ya, dia cakap. Dia cakap, sebelum malam, dia cakap, sebelum gelap gelita baik aku turun. Jadi
belum pun habis lagi masa time lapse untuk terbenam, dia sudah padam kamera GoPro dia nekat untuk turun pada masa itu juga. Walaupun dia ada rasa penat lagi, tapi dia sudah risau. Ya, dia risau, dan dia risau Uncle Tan di bawah tu. Dia takut sama ada Uncle Tan tu manusia ataupun jelmaan. Guys, apa tunggu lagi guys? Kalau kau sudah dengar berita begitu, larilah. Jadi dia pun terus turun ke bawah, dia off camera, turun. Jadi dia turun, ya, orang biasa kau turun bukit ni santai-santai lah. Dan hari sudah semakin gelap. Seperti yang saya cakap tadi, cahaya matahari kalau dalam hutan ni dia kurang, jadi sana menjadi redup. Dan kebetulan memang sudah matahari itu mau terbenam, jadi memang hutan sudah gelap. Jadi dia akan on headlampnya lah. Jadi dia terus turun, dan turun dengan cepat, laju untuk turun bukit, sebab dia risau akan berita berkenaan itulah. Dan mata dia melilau ke kiri ke kanan, atas bawah untuk melihat, takut apa-apa dia bertembung, ya. Dan bulu roma dia sudah mulai kembang, dan jantung dia sudah mulai berdebar. Dan di pertengahan jalan, dan kalau ikutkan yang dia baca berita tadi itu, memang itu adalah kawasan tempat yang pendaki yang meninggal tu. Dan disitulah juga dia nampak Uncle Tan tu tengah duduk. Dan dia tengah duduk, dia duduk macam membelakangi si Jamal lah masa turun. Dan di situ dia, ya Allah, cakap ada pula uncle ni, dia cakap kan. Jadi dia suluh dengan headlamp tu dengan uncle tu. Dia terkejut kerana Uncle Tan tu dia duduk di tempat yang orang yang dia baca meninggal tu. Jadi dia pun tegur Uncle Tan. Uncle Tan, dia cakap. Uncle Tan, 2 kali dia tegur. Uncle Tan, you okay kah? Tapi guys, Uncle Tan tu tidak menyahut tegurannya. Dia hanya duduk diam dan pandang ke hadapan dan membelakangi si Jamal. Jadi si Jamal dalam dilema, dia cakap, "Hai, macam mana ni?" Dia cakap, "Uncle ni di sini pula." Kemudian dia tegur lagi lah, "Uncle Tan," dia cakap, "you naik ke atau nak turun? Kalau tak kita turun sama-sama." Guys, Uncle Tan tu hanya mendiamkan diri dan tidak bercakap apa-apa. Ini menambahkan lagi kerisauan si Jamal. Dia cakap, "Aduh, si uncle ni tidak menjawab pula," dia cakap. Jadi dia berfikir, punya fikir, aku mesti turun juga, dia cakap. Peduli lah uncle tu bilangnya. Lantak dia lah. Jadi dia berfikir, dia mau lari terus ataupun dia jalan pelan-pelan. Jadi dia pun takut juga lah, uncle tu manusia kan. Jadi dia turun secara perlahan lah, pelan-pelan. Makin lama dia makin mendekat dengan uncle tu. Okey? Dan sampai tempat uncle tu, dia tidak mau pandang uncle tu. Dia terus saja lalu dengan uncle tu. Dan jantung dia semakin lama semakin berdegup kencang. Duk. Dia cakap, "Aduh, cepatlah aku lalu dengan uncle ni." Dan bila dia sudah lalu uncle tu, dia nekat untuk pecut lari. Guys, belum sempat dia mau pecut lari, tiba-tiba tangan dia ditarik oleh uncle tersebut. "Hei!" Terkejut si Jamal. Dia cakap, kenapa pula uncle pegang tangan aku? Si Jamal cuba tariklah. Dia cakap, "Uncle, tolong lepaskan uncle, saya mau turun ya uncle." Tapi uncle tu hanya senyap dan pegang tangannya erat-erat. Tapi si Jamal dia tidak mau tengok muka uncle tu. Si Jamal merayu, dia cakap, "Uncle, please uncle, tolong lepas tangan saya uncle. Tolong lepas uncle," dia cakap. Tapi dia tidak mau tengok, dia hanya pandang depan saja si Jamal. Tiba-tiba uncle tu bercakap, "Nak, tolong nak, tolong uncle nak, nak." Si Jamal pun cuba toleh, dan bila dia toleh, dia tengok muka uncle tu. Mata dia darah, mengalir air darah. Hidung dia mengalir, dan muka dia sangat pucat dan menyeramkan. Si Jamal pun berteriak,
dan terus pingsan. Dia tidak sadar sudah. Tiba-tiba tidak lama kemudian dia terbuka mata dia, dan bila dia buka, ada anggota bomba, ada anggota Jabatan Perkhidmatan Awam dan ambulans. Dan dia lihat ada satu orang kawan yang di callnya, yang di atas, masa di puncak bukit itu. Dan kawannya beritahu, dia cakap, "Woi," dia cakap, "itulah kau," dia cakap, "kenapa juga kau mendaki? Nasib baik aku teringat kau mendaki di bukit ini sendiri. Jadi aku risau. Jadi sebab itulah aku panggil bomba dan ambulans, sebab aku tahu memang kau akan sesat." Dan si Jamal ni akhirnya selamat, dan dia bertanya kembali. Dia cakap, "Ada tak nampak seorang uncle masa kamu naik tadi?" Kemudian bomba dan si kawan dia tu cakap, "Uncle mana ada," dia cakap. "Tiada orang lah," dia cakap. Si Jamal terus trauma dan ketakutan, bergegar guys, bergegar. Ya, kalau orang Sabah cakap keteguran, kalau orang Semenanjung cakap kena sampuk. Dan dia masih terbayang-bayang muka uncle tu. Ya, dia masih terbayang-bayang dengan suara, dengan fizikal uncle tu. Ya, dan dia sangat takut dengan apa yang terjadi dengan dia. Dan selepas tu si Jamal demam guys, seminggu dia demam, ya, akibat keteguran ataupun disampuk dengan jelmaan roh Uncle Tan itu tadi. Jadi setakat itu saja kisah seram saya kali ini. Kalau anda berminat dengan kisah seram saya ini, apalagi guys, ya, subscribe, tekan butang loceng, komen, dan sharekan cerita ini kepada rakan-rakan anda yang lain. Jadi kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Ali bosku, Assalamualaikum.